rayuan tak didengar. Keluar pula tuhmahan, ini ke dia undang-undang 2 darjat, lengah lagi, tangguh lagi, layan lebihkan lagi. Tidak. Ini proses perundangan dan kehakiman yang saya percaya Saudara Fadli Ustaz, kita bertanggungjawab menjelaskan supaya mengelakkan kekeliruan dan kecelaruan dan hormat semua kita kepada sistem keadilan yang adil. Okey, dah dengar. Wah, mula jangan duk seronok sangat semua no. Besok permohonan pertama yang akan didengar bukan rayuan Najib lagi. Sebelum itu ada yang di sini kata, "Hai, mamu ini tak sebut semua nama." Nak kena sebut tak apa. Kami menghargai anda Muhammad Hamizan Hamzah Sarawana Kumar. Hello brother. Zaila Muhammad Mohirul Idris. Muhammad Asma Bingga KD Jazri, pelayaran terhebat. Ika Hanis, Saya tak pakai spek, Jamarudin Din, Madek Osman. Ni yang Pak, ini geng Najib. Awal-awal lagi dah kata saya jilat kuat tengok. Hentam Najib. Tapi ada juga satu Roslan Abdul Razak, orang Penang. Apa abang? Tapi betul tak sah bila dia datang dia bawa aiskrim, dia jilat aiskrim. Ini pun ada satu juga sedap juga. Baru tadi Ustaz baca hadis. Mana dia? Ini daripada Singapura, Zaila Mohirul Idris. Say hi to Singaporean. Hello Zaila. Tulis Sweden, Sahir Ahmad, Yusof Saili ni Ustaz. Saya nak Ustaz sentuh sikitnya, boleh tak Ustaz? Ustaz baca komen dia Ustaz. Apa nak jadi dengan orang Islam menghina Islam? Pertama, dalam hukum Islam bukan saja saya tak kata Islam, bahkan kita ada hukuman untuk bunuh orang Islam. Untuk bunuh orang Islam. Bermaksud kalau dia memang layak untuk dihukum, dia dihukum. Dan prosesnya ada. Dan kita, siapa orang Islam yang saya hina? Kita panggil orang yang memang telah dihukum sebagai penjenayah, Dan kita minta kepada bangsa Melayu, pada orang Islam, supaya berubah, jangan jadi naif, jangan jadi bodoh, jangan jadi terlalu memalukan. Siapa yang orang Islam kita hina? Saya tak pernah panggil orang yang tidak selayaknya. Najib sebagai penjenayah selayaknya. Bukan kita yang panggil, mahkamah yang panggil. Bukan satu mahkamah, 2 mahkamah. Jadi kadang-kadang manusia macam ni, jenis ni bolehlah nangun maksudnya kan. Tak apalah, dia memberikan warna-warni dalam kehidupan kita, bahawa sebab itu ada syurga, ada neraka, sebab itu ada malaikat, ada syaitan. Jadi dia tak satu warna, dia begitu. Adakah dia syaitan ke? Tak ada, dia tak kata. Dia ada satu manusia yang mungkin tersilap. Dia mungkin Allah bagi hidayah pada dia supaya sedar bahawa jangan sokong orang yang salah. Kalau yang salah kata salah. Kalau dia nanti dah sampai Mahkamah Persekutuan menyatakan bahawa ada kejanggalan yang ingin menggugurkan, kita terpaksa ikut. Sebab seperti ketika mana dia dijatuhkan, kita sokong. Kalau kata proses tu, tapi nanti akan banyaklah judicial review dan sebagainya. Kita akan ikut ruang-ruang undang-undang yang diberikan kepada kita. Tapi pada setakat ini yang jelas, yang nyata, dan macam Haji sebutkan tadi, semuanya benda-benda teknikal. Benda-benda teknikal yang cuba untuk digunakan bagi melepaskan Najib. Tapi kerugian telah berlaku kepada negara. Kecurian telah berlaku. Tapi kalau dia selamat disebabkan isu teknikal, itu adalah quote and quote rezeki dia, dan dia tak akan terlepas di dunia, tapi dia akan kekal, akan ada di akhirat nanti. Kalau kata memang benda tu jelas, kata saya tak pasti, saya ikut selalu di Indonesia, kata pembuktian itu perlu lebih terang daripada cahaya. Ketika mana beyond reasonable doubt. Ya, tapi lah bahasa nusantaranya lebih jelas daripada cahaya kan. Jadi proses itu dan keterangan dan penjelasan itu adalah sangat jelas. Cuma isu teknikalnya, sama ada Datuk Nazlan hakim itu akan dipertikaikan, akan dipersetujui oleh hakim besok 7 ataupun 5. Dia tertakluk, esok kita akan ketahui, sebab senarai hakim belum didedahkan, dan nama hakim memang tidak boleh didedahkan melainkan pada hari perbicaraan, sebab dia tertakluk kepada OSA. Ada sebabnya. Kalau misal kata dalam mana-mana kes sekalipun, ini bukan kes Najib Razak, mana-mana kes sekalipun,
Kalau misal kata rayuan, mahkamah rayuan atau mahkamah persekutuan, kalau orang dah tahu siapa hakimnya, mungkin ada tindakan-tindakan salah campur, salah ugut dilakukan kepada dia ataupun keluarga. Sebelum daripada tu. Jadi ini di bawah OSA ya. Ini bukan kerana kes Najib sahaja ya, jangan salah faham. Esok baru kita tahu berapa. Tapi malangnya kali ini kita tak tahu pun jumlahnya berapa. Kadang-kadang jumlah dimaklumkan dulu. So 5 paling kurang boleh sampai 7, 9. Mungkin mana tahu 11. Saya pernah hadir satu rayuan mahkamah persekutuan, ada 9 orang. Alhamdulillah, itu pengalaman 9 orang. So kita tengok esok macam mana nasib Najib. Sebelum kita pergi secara lain, saya cuma nak tambah sedikit. Saya nak betul sahkan apa yang dinyatakan dari segi perundangan, bahawa apabila Najib telah pun didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi, mulai pada hari tersebut 28 Julai 2020, dari segi perundangannya pun dia adalah pesalah jenayah. Walaupun kita menghormati proses rayuan yang ada kepada semua pihak, mereka adalah dipanggil pesalah jenayah. Bukan banduan, sebab masuk penjara baru jadi banduan. Pesalah jenayah. Kemudian bila Mahkamah Rayuan pada 8 Disember menolak rayuan, dia masih dikekalkan sebagai pesalah jenayah. Walaupun ada penggantungan sabitan. Isu tu kita dah bincang beberapa kali, saya tidak ingin ulangi pada hari ini. Tapi penggantungan sabitan tak bermaksud kita salah untuk mengatakan dia pesalah jenayah. Cuma efek, kesan daripada kesalahan jenayah belum dapat dilaksanakan lagi, sama dari segi hukuman ataupun dari segi prosedur pembatalan pencalonan dan sebagainya lah, untuk pilihan raya dan sebagainya. So itu memang tepat dan betul apa yang ditekan dari segi perundangan sekalipun. Dan jika Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan, di sini saya kena berbeza pendapat dari segi perundangan, sebab ini bukan isu teknikal. Isu yang berbabit tentang rayuan di Mahkamah Persekutuan, tolak tepi isu permohonan. Ini kita tolak tepi, bayangkan tak ada permohonan. Di Mahkamah Rayuan telah mendengar hujah-hujah tentang di manakah contohnya ada salah perundangan, salah penilaian fakta oleh Hakim Nazlan. Di situ Mahkamah Rayuan mendapati kami tak nampak. So bila dia bawa ke Mahkamah Persekutuan pada peringkat awal, dia pun nak minta Mahkamah Persekutuan tentukan bahawa Mahkamah Tinggi Nazlan dan juga Mahkamah Rayuan telah buat silap. Dia ada elemen-elemen dia. Jenayah ni ada elemen, bukan teknikal. Contohnya, kalau kita pecah amanah jenayah, kita kena dibuktikan mempunyai kawalan kepada perkara yang kita pecah. Jadi isu antara pokok dalam kes Najib ni, bukan saya nak merujak untuk Najib, kita kena berlaku adil. Sebab ini isu merit, bukan isu teknikal. Adakah pada masa itu Najib boleh disahkan beyond reasonable doubt, secerah-cerahnya, seterang-terangnya cahaya, bahawa cuma dia mempunyai kawalan kepada isu SRC. Dan disitulah datangnya kepada permohonan yang akan didengar esok, di mana dikatakan permohonan pertama tu, di mana dikatakan Hakim Nazlan sebagai Chief Legal Counsel telah pun menilai dalam fikiran dia pada masa itu, kononnya siapa yang urus tadbir SRC sebelum dia bagi pinjaman kepada 1MDB. So kalau dia dah fikir benda tu, adilkah hakim tu teruskan untuk mendengar pembelaan dia? Itu soalan yang diajukan, bukan teknikal. Sebab benda itu pergi kepada isu keadilan sejagat, keadilan syurga. Yes. Potensi untuk hakim tu tidak menilai dengan betul disebabkan pandangan 2012 dibawa ke 2020. Kalau dia pernah buat penemuan tentang struktur tadbir urus SRC. Tetapi sebab kita dah bincang benda ni, saya kena lengkapkan supaya orang tak salah faham. Tetapi terdapat pelbagai elemen yang perlu dibuktikan di mahkamah supaya itu diterima sebagai keterangan. Pertama, adakah keterangan itu boleh diperolehi pada masa perbicaraan? Adakah keterangan itu telah pun disembunyikan atau tidak diketahui oleh pihak pendakwa raya? Ini untuk mereka hujahkan, bukan untuk kita. Keduanya, adakah dengan keterangan itu sendiri dah cukup untuk membatalkan sabitan? Ataupun mahkamah yakin tinggal tolak tepi elemen ini, elemen-elemen lain ada, bukti-bukti lain. Ini pun kena dihujahkan, sebab keterangan itu kena menjurus kepada pembebasan mutlak. Ia mungkin ada kaitan, tetapi ia tidak sampai kepada tahap membatalkan hukuman. Yes, itu pun mahkamah kena buat keputusan. Tepat sekali. Jadi hujah ni kita serahkan kepada mereka. Cuma saya nak betulkan dan saya kena jelaskan, ini bukan isu teknikal. Ini bukan free konsultasi. Ini adalah isu merit. Jadi kita selalunya kan, sebagai rakyat, kita selalu anggap kalau orang tu lepas teknikal. Tidak.
Sebab pembuktian tu adalah pembuktian yang diperlukan dari segi perundangan. Ada kadang-kadang perkara teknikal macam bawa ke salah mahkamah. Contohnya you nak file nikah cerai kan, lepas tu pergi mahkamah syarah, ini pergi file ke mahkamah sivil. Mahkamah sivil pun mungkin hakim baru disalah nyatakan perkara bagi perintah. Perintah tu tak balik. Technically is wrong. So pergi balik batal. Jadi itu cerita lain. Jadi dari segi pembelaan jenayah itu